Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis, 14 Julai bersama saya Fidaus Rashid Idris. Sektor pengeluaran jaminan makanan Sarawak perlu dipertingkat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi menangani isu keselamatan makanan dan permintaan global. Dalam laporan tersebut juga mendedahkan benua Asia akan menjadi benua paling popular yang mana negara India dilaporkan mengatasi populasi negara China sebagai negara paling ramai penduduk. Ujarnya lagi, keadaan tersebut merupakan peluang untuk Sarawak meningkatkan lagi jaminan makanan untuk keperluan dunia untuk memenuhi keperluan tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis makan malam bersama delegasi Persekutuan Perniagaan Singapura di Kuching. Tambahnya lagi, bukan sahaja dari segi jaminan makanan, bahkan sektor kesihatan juga perlu disusun atur semula kerana dunia bakal mengalami populasi yang semakin tua dengan peratusannya akan mencecah lebih 78%. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat sedang melakar hala tuju baharu peranan dan fungsi bahagian pembangunan bakat kementerian tersebut dalam mengembangkan bakat insan dengan berkesan untuk masa hadapan. Menterinya Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, ke arah itu bengkel pembangunan bakat sedang diadakan bagi sesi pencambahan ilmu dan perkongsian idea dalam rangka hala tuju baharu tersebut. Bengkel tersebut akan tertumpu kepada merumus rangka kerja baharu pembangunan bakat untuk diselaraskan dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 selain membangunkan strategi yang jelas dengan petunjuk prestasi utama. Hala tuju baharu juga akan melibatkan kerjasama aktif dalam kalangan kementerian, jabatan, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, institusi pengajian tinggi dan agensi berkaitan selain menggalakkan penyertaan aktif sektor swasta dalam pembangunan bakat untuk industri. Under this very volatile, uncertain, complex and ambiguous world of VUCA, people used to say, it is understood that the workforce requirements may also change from time to time and from the initial planning. Bercakap dalam sidang media selepas merasmikan bengkel pembangunan bakat yang pertama di Kuching, beliau menambah kementerian tersebut mahu mewujudkan mekanisme formal penglibatan dan kerjasama dengan semua peneraju sektor pemain industri selain institusi akademik dan latihan kemahiran untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai keperluan set kemahiran daripada pelbagai sektor. Ini akan membolehkan bahagian pembangunan bakat kementerian itu mengenal pasti dan menyelaras strategi inisiatif dan intervensi sesuai untuk merapatkan jurang permintaan dan bekalan bakat untuk industri di Sarawak. Sarawak optimis mampu mencapai sasaran 1.2 juta pengunjung tahun ini. Ini dapat dilihat daripada peningkatan positif daripada jumlah kedatangan pengunjung yang dicatatkan pada bulan lepas, iaitu seramai 134,469 pengunjung berbanding 129,086 pada Mei. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, industri pelancongan negeri menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif sejak sempadan negara dibuka semula pada 1 April lalu. Ujar beliau, setakat ini Sarawak telah merekodkan seramai 573,619 ketibaan pengunjung bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Beliau berkata demikian dalam sidang media Anugerah Emas Majlis Pelancongan Malaysia 2022 di Kuching. Sejak awal tahun, beberapa siri acara ikonik telah dianjurkan termasuk Citra Warna, Festival Tarian Antarabangsa, Perlumbaan Sparta, Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia dan Festival Jazz Borneo. Sarawak mempunyai banyak lagi acara yang akan diadakan sepanjang tahun ini, termasuk Pesta Kebudayaan Borneo dan konsert Tribute to Queen pada bulan ini. Acara menarik lain yang akan diadakan antaranya adalah Pesta Kuching, Kejohanan Taekwondo Piala Perdana Sarawak, Persidangan Muzik Pertukaran Borneo, Pesta Benak dan Miss Tourism International.
Sibu dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak pada 22 hari bulan ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, majlis yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Sibu pada malam itu akan dimeriahkan dengan pelbagai segmen menarik bagi mewarnai Hari Keramat negeri ini. Antara pengisian pada majlis itu, teater musikal tentang kemerdekaan Sarawak, persembahan lagu khas Hari Sarawak dan persembahan orkestra Prodigy dan Tuku Kame. Dedah Datuk Seri Fatimah lagi, malam itu juga akan diserikan dengan persembahan pentas oleh artis tempatan. Antaranya Faizal Tahir, Ricky Anderson, Fairuz Matrang dan Valerie Thiam. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dijangka hadir bagi merasmikan majlis terbabit. Bertitik tolak dari Pesta Pakan yang terkenal dengan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan aktiviti sukan rakyatnya akan kembali diadakan pada 3 hingga 9 September tahun ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom, pesta itu merupakan satu acara yang dinanti-nantikan penduduk di daerah itu setelah ia tidak diadakan selama 2 tahun disebabkan pandemik COVID-19. Bagi kali ke-23 penganjurannya, Pesta Pakan akan diadakan di Kompleks Sukan Pakan, bakal menyaksikan pelbagai acara seperti rekreasi, pertandingan kumang, bertabuh dan ngajat, hiburan dan gerai jualan serta pelbagai sukan rakyat bagi menarik kehadiran pengunjung. This time we are not going to let the people down. This is going to be a fun and merry-making event themselves. I encourage all the department, the agencies to really try their very best to bring forward what do they have to offer, what sort of service, what activities they have exist so far. Tan Sri William Mawan ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat penganjuran Pesta Pakan. Pesta itu dijangka dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Rancangan Blueprint Sektor 7 di bawah pentadbiran Balai Polis Sentral di Kuching bantu kurangkan jenayah di kawasan panas. Menurut Ketua Balai Polis Sentral ASP Ahmad Abang, pihaknya menyasarkan 3 kawasan kerap berlaku jenayah dan salah laku lain iaitu di Wisma Sebekas, Cozy Square dan Hospital Umum Sarawak HUS. Kami memilih kawasan itu ada banyak berlaku kes-kes kecurian di kawasan hospital dan juga berlaku kesesakan lalu lintas di kawasan hospital dan juga kes kecurian berlaku di kawasan Cozy Square dan juga di kawasan Wisma Sebekas. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perjumpaan bersama Ketua Pengawal Keselamatan Hotel dan Premis Kerajaan Swasta bertempat di Dewan Mesyuarat Balai Polis Sentral. Perjumpaan tersebut menyentuh pelbagai perkara meliputi tanggungjawab bersama mencegah jenayah di kawasan masing-masing. Selain itu, kerjasama polis dan komuniti agar perkhidmatan diterima dan dirasai semua pihak termasuk rujukan tapisan keselamatan untuk pemohon pekerjaan yang mempunyai rekod jenayah lampau yang banyak. Sesi tersebut turut berkongsi tentang statistik jenayah kawasan Balai Polis Sentral yang melibatkan kawasan tumpuan pelancong dan tempat penginapan. Menyentuh berkaitan masalah meletak kenderaan di garisan kuning di Jalan Gambir dan HUS, katanya pihaknya telah mengeluarkan kira-kira 100 saman sehari, namun segelintir pemandu masih tidak mematuhi undang-undang. Namun demikian, jelasnya rondaan tetap dilakukan sama ada oleh unit kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal ke kawasan tersebut dari semasa ke semasa. Majlis Daerah Seri Aman MDSA telah menyediakan 3 unit tong sampah jenis Roll and Roll of Bin atau RORO di 3 lokasi di Bandar Simanggang di Seri Aman. Wali Kota MDSA Kaunselor Anthony Abel Cendan berkata, ia sebagai usaha mengatasi masalah lambakan sampah yang sering menjadi aduan masyarakat selain mengelak tabiat membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. 3 tong sampah RORO itu ditempatkan di kawasan Pasar Sri Jaya, kawasan Bandar Baharu Seri Aman dan satu lagi di kawasan premis perniagaan Nam Leong atau Lian Yi Supermarket. Menurut Anthony, orang ramai boleh menggunakan kemudahan tersebut untuk membuang sampah domestik.
Penduduk di kawasan berkenaan juga dibenar menggunakan tong sampah roro untuk membuang sampah pukal seperti perabot, namun digalakkan untuk membuang terus ke tapak pelupusan di Entulang jika mempunyai kemudahan pengangkutan atau boleh menghubungi pihak MDSA untuk mendapatkan perkhidmatan berkenaan. Bagi pemaju tapak pembinaan, mereka dinasihat untuk menghantar sisa binaan terus ke tapak pelupusan. Anthony ditemui pemberita di Bandar Simanggang Sri Aman semasa membuat pemantauan di 3 lokasi tong sampah roro itu ditempatkan. Beliau amat berpuas hati dengan penyediaan 3 unit tong sampah roro yang telah dapat mengatasi masalah lambakan sampah sebelum ini. Hadir sama Setiausaha MDSA Tay Guan Huat, Temenggung Kueh Ait Seng dan beberapa ahli majlis daerah Sri Aman. Pelanggan Sarawak Energy Berhad SEB di beberapa kawasan sekitar Miri telah mengalami gangguan bekalan elektrik yang berlarutan susulan kejadian angin kencang dan hujan lebat yang melanda bahagian itu Sabtu lepas hingga Selasa lalu. SEB dalam kenyataan memaklumkan kemudahan elektrik termasuk overhead lines mengalami kerosakan disebabkan angin kencang dan pokok tumbang. Kawasan yang terjejas adalah Bakam, Bekenu, Beraya, Kuala Baram, Luak Bay, Lutong, Niah, Permai, Piasau, Pujut, Riam, Sungai Rait dan Tukau. Pihak SEB dengan pantas melaksanakan kerja-kerja pembaikan bagi memulihkan bekalan secara berperingkat. Naib Presiden Peruncitan SEB Yusri Safri dalam kenyataan yang sama mengucapkan terima kasih kepada orang ramai atas kesabaran dan kerjasama mereka di tengah-tengah cabaran yang dihadapi oleh kru perkhidmatan. Jelasnya keadaan cuaca semasa memberi cabaran dalam usaha memulihkan bekalan dengan selamat dan meminimumkan masa gangguan. Sementara itu, Yusri mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan kemudahan elektrik yang rosak akibat keadaan cuaca buruk baru-baru ini kerana angin kencang boleh menyebabkan tiang elektrik patah atau tumbang. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Khamis 14 Julai. Pastikan anda terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Saya Firdaus Rashidis, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.